Masjid ialah tempat beribadat yang khusus seperti solat dan iktikaf bagi orang Islam. Bangunan ini merupakan pusat kebudayaan, muamalat dan perkembangan dakwah Islamiah, serta pusat aktiviti umat Islam. Masjid tidak mempunyai rupa bentuk yang tetap, tetapi bergantung kepada budaya masyarakat Islam setempat. Ini adalah di antara masjid yang kami telah pilih untuk melakukan dokumentari tentang sejarah masjid di Malaysia. Hai, Assalamualaikum. Saya Ni Aminul Hakim bin Isham KBJ 2002108009 AB 101 Section 2. Sekarang saya berada di Masjid Tengku Zainal Abidin. Saya akan bercerita mengenai sejarah-sejarah mengenai masjid tersebut. Okey, jom dengarkan saya berdokumentari tentang Masjid Tengku Zainal Abidin. Okey, untuk contoh yang pertama ialah Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin. Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin diambil sempena nama Seri Paduka Baginda Yang di-Pertua Agong Al-Watiku Billah Tengku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutakafi Billah Shah. Mula dibina pada 5 April 2004 dan telah diserahkan pengurusannya kepada pihak Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM pada 19 Ogos 2009. Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin terletak di Prison 3 Putrajaya berseterangan Istana Kehakiman. Lokasi masjid yang strategik dan menarik di tepi tasik Putrajaya akan menjadi tarikan pengunjung dalam dan luar negara. Kilauan dan limpahan cahaya lampu pada waktu malam pastinya akan membuatkan pemandangan bertambah indah bagi pengunjung yang menginginkan kediaman dan ketenangan jiwa. Bagi konsep reka bentuk, masjid ini mempunyai 3 konsep reka bentuk iaitu angin, sederhana dan telus. Bahagian dalam Dewan Solat Utama tidak menggunakan kipas atau hawa dingin, sebaliknya menggunakan teknologi gas penyejuk udara, gas district cooling. Berhampiran ruang solat utama turut dikelilingi kolam air sudah pasti membuatkan para pengunjung dapat menikmati susunan udara segar yang diingini dan nyaman. Reka bentuk dalaman yang unik Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin dengan tulisan ayat-ayat Al-Quran yang diletakkan dalam lapisan kaca setinggi 13 meter yang adanya terhasil daripada campuran kesenian Jerman dan Cina. Bahagian kanan cermin diukirkan ayat 40 hingga 47 surah Ibrahim, manakala di bahagian kiri ayat 148 hingga 153 surah Al-Baqarah. Pintu utama menuju ke ruang solat utama pula kelihatan ukiran ayat 80 surah Al-Isra, dan pintu gerbang utama dibuat daripada binaan konkrit putih yang dilatari tulisan kaligrafi 99 nama Asmaul Husna. Kaabah Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin diperbuat daripada besi tahan karab. Dewan solat utama dikelilingi dengan masyrabiyah skrin yang terdiri daripada latika dan artikel metalik wailing screen yang berfungsi sebagai telus cahaya dan angin. Selain itu, masjid ini menggunakan teknologi ultrasonik yang digunakan sebagai penghalau burung daripada masuki masjid. Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin mempunyai keidentitinya tersendiri. Seni binanya dibina tidak mengikuti seni reka Arab, sebaliknya campuran kesenian Jerman dan Cina. Hadiah seni yang unik memperlihatkan kalimah Allah daripada pandangan bawah bahagian dalaman kubah. Selain itu, masjid ini dengan tidak mempunyai menara berbanding dengan masjid-masjid lain. Untuk konsep pembinaan, Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin boleh memuatkan 20,000 orang jemaah dalam satu-satu masa. Dibina untuk tujuan sebagai pusat ibadat yang selesa dan pusat perkembangan ilmu kepada masyarakat sekitar dan luar negara. Juga diharapkan turut berperanan dalam menyebarluaskan usaha dakwah serta menyediakan sebagai sebuah institusi pelancongan ibadat antarabangsa. Masjid yang bernilai 200 juta ini merupakan satu-satunya masjid yang pembuatannya menggunakan nari butan besi atau 70% bahan bina dengan baki 30% konkrit. Komponen utama binaan masjid ini ialah bangunan masjid dan kiblat wak, iaitu laluan penjalan kaki yang menghubungkan Kompleks Perurbanan Putrajaya PJC dengan Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin. Untuk bahagian-bahagian masjid pula,
Masjid Tengku Mizan Zainal Abidin terdiri daripada 5 aras utama yang menyediakan pelbagai kemudahan untuk para jemaah dan para pengunjung. Arah bawah 1, C2 laluan utama untuk memasuki masjid serta terdapat 10 unit lok ruang perniagaan dan 2 daripada ruang tersebut akan dijadikan perpustakaan kanak-kanak. Juga terdapat sebuah dewan serbaguna yang boleh memuatkan seramai 250 orang. Manakala bahagian hadapan di aras yang sama tersedia sebanyak 281 parking kereta, 79 parking motosikal dan 30 parking basikal. Berhampiran ruang parking tersebut terdapat kemudahan bilik pengurusan jenazah dan 3 unit kaunter 2 tingkat khusus untuk perkakitangan masjid. Untuk arah bawah C1, aras ini terdapat sebanyak 150 parking kereta dan juga terletaknya bilik air, tempat wuduk lelaki dan wanita. Kemudahan yang disediakan setelah mengambil wuduk ialah tangga bergerak eskalator yang menghubungkan di antara aras C1 sehingga aras L2. Arah 1 L1, aras yang paling penting iaitu terletaknya Dewan Solat Utama yang memuatkan 12,000 jemaah. Manakala bahagian kiri dan kanan terdapat ruang limpahan terbuka bergelasan yang boleh dipenuhi selama 6,000 orang jemaah dalam satu masa. Arah ini juga merupakan laluan kiblat walk seluas 13,639 meter persegi iaitu menghubungkan kompleks perbelanjaan Putrajaya dengan bangunan masjid. Aras 2 L2, aras yang dipanggil sebagai Dewan Solat terbahagi kepada 2 bahagian iaitu Dewan Solat lelaki di sebelah kanan dan Dewan Solat wanita di sebelah kiri. Ruang solat kedua-duanya bahagian ini boleh memuatkan seramai 5,000 orang jemaah. Arah 3 L3, aras L3 aras 3. Aras yang menampakkan bilik kawalan TV dan radio bagi gunaan dan kemudahan pihak penyiaran TV untuk muat rakaman. Selain itu, kemudahan-kemudahan lain seperti lift, foyer, koridor, tangga bergerak atau eskalator, kaunter pelawat, tempat hidangan atau dapur, bilik-bilik teknikal, bilik kawalan audiovisual, bilik menunggu imam atau bilah, bilik orang kenamaan VVIP, bilik tetamu kehormat VIP, bilik pengurusan jenazah, pejabat pentadbiran masjid, penjabat penyelenggaraan bangunan dan parking kenderaan berbumbun. Sekian daripada saya, Ni Aminul Hakim bini Isyam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adana Bakisha binti Azhar Asman. Saya daripada AB101 Seksyen 2. Nombor ID saya ialah KBJ 2002-1073. Hari ini saya akan menceritakan tentang latar belakang Masjid Kristal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrana Bakisha binti Azhar Asman. Saya ingin mendokumentasikan tentang Masjid Kristal. Contoh kedua pula ialah Masjid Kristal merupakan sebuah masjid yang terletak dalam kawasan pelancongan Taman Tamadun Islam di Pulau Warman, Kuala Terengganu. Masjid Kristal telah dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia pada ketika itu, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang di-Pertuan Agong pada ketika itu. Tuanku Mizan Zainal Abidin bersama-sama Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah telah berkenan berangkat ke Majlis Perasmian Masjid Kristal di Pulau Warman, Kuala Terengganu. Masjid ini boleh memuatkan 700 jemaah pada satu-satu masa dan dilengkapi dengan prasarana teknologi maklumat dan liputan Wi-Fi yang membolehkan pengunjung menggunakan kemudahan akses internet bagi membaca Al-Quran. Masjid ini juga menjadi tempat tarikan pelancong untuk datang ke Kuala Terengganu. Suasana petang di sekitar masjid ini sangat cantik dan sangat sesuai untuk bergambar. Assalamualaikum, nama saya Arini Faika binti Saadun. Hari ini saya akan berdokumentasi tentang Masjid Muhammadi di Kota Baru, Kelantan. Jom kita saksikan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Arini Faika binti Saadun, KBJ 2002108884, AB101 Seksyen 2. Yang ketiga ialah Masjid Muhammadi Kota Baru. Masjid Muhammadi merupakan masjid yang terkenal di Malaysia secara amnya dan secara khususnya di Kelantan. Ia merupakan sejarah masjid negeri yang terletak di Kota Baru. Nama Masjid Muhammadi diambil sempena nama Sultan Muhammad keempat yang sangat berjasa kepada negeri Kelantan. Ia juga dipanggil sebagai masjid besar di kalangan sesetengah rakyat Kelantan.
Sejarah Masjid Muhammadi. Pada asalnya, masjid ini diberi nama sebagai Masjid Besar Kota Baru. Masjid ini telah dibina pada tahun 1867 pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad yang kedua pada tahun 1830 hingga 1886 dengan menggunakan kayu-kayu yang terpilih. Pengubahsuaian bangunan masjid daripada kayu kepada struktur konkrit telah dilakukan pada tahun 1922 dan telah dirasmikan oleh KDYMM Baginda Sultan Ismail Ibni Al-Mahrum Sultan Muhammad yang keempat pada 31 Julai 1931 dan dinamakan sebagai Masjid Muhammadi. Masjid ini mengalami kerja-kerja pengubahsuaian dan pembesaran pada tahun 1959, 1968, 1976 dan 1987. Luas keseluruhan masjid ini adalah 10,600 kaki persegi dan boleh memuatkan seramai 2,400 oleh ahli jemaah. Peranan Masjid Muhammadi di dalam penyebaran dan pendidikan Islam di Kelantan amatlah istimewa. Di sini beberapa ulama besar negeri Kelantan telah mengajar pelbagai ilmu agama, di antaranya ialah Tuan Tabar pada tahun 1840 hingga 1891, Haji Wan Ali Kutan pada tahun 1837 hingga 1912 dan Tok Kenali pada tahun 1868 hingga 1933. Sistem pengajaran di Malaysia ini mempunyai persamaan dengan pengajaran di Masjidil Haram Makkah, di mana pelajar akan ke Mekah untuk menyambung pelajaran mereka setelah tamat pengajian di masjid ini. Masjid ini menjadi pusat penyebaran ilmu agama yang masyhur di Nusantara sehingga Kelantan dikenali sebagai Serambi Mekah. Assalamualaikum, nama saya Nur Arisyana Dah binti Ruhaimi, KBJ 200110808 daripada AB 101 Seksyen 2. Saya akan membentangkan tentang sejarah Masjid Putra. Masjid Putra ialah sebuah masjid yang terletak di Putrajaya, Malaysia. Masjid ini merupakan simbolik dan mercu tanda di Putrajaya. Pembinaan masjid ini bermula pada 1997 dan disiapkan 2 tahun kemudian pada 1999. Masjid ini terletak bersebelahan dengan Perdana Putra, Pejabat Perdana Menteri Malaysia dan bersebelahan dengan Tasik Putrajaya. Jumlah staf Masjid Putra adalah seramai 35 orang dan diketuai oleh Imam Besar. Masjid tersebut dibuka pada 22 Zulkaedah 1419 Hijri bersamaan 9 Mac 1999. Masjid tersebut bernilai kos RM250 juta.